الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, hadirat, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu kuliah yang bertajuk 23 ciri-ciri kebangkitan Islam di akhir zaman yang bermula di Malaysia. Moga-moga tajuk ini tidak akan mengejutkan tuan-tuan. Sebagai mukadimahnya, saya ingin menyebut di sini bahawa sesuatu peristiwa yang akan berlaku tidak bergantung kepada akal fikiran kita. Ianya bergantung kepada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak. Ini semua orang faham. Semua orang kena setuju ni insya-Allah. Yang kedua, ini bermakna bila sesuatu peristiwa itu akan berlaku, ianya tidak bergantung kepada logik atau tidak logik. Kalau logik, ia boleh berlaku. Kalau tak logik, ia tak boleh berlaku. Sebab dia bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa di atas segala sesuatu. Setiap peristiwa kejadian, dialah yang maha berkuasa. Dengan kuasanya boleh terjadi apa pun, insya-Allah dengan kuasanya. Yang ketiga, golongan Mu'tazilah zaman moden sangat-sangat menjadikan akal sebagai kayu ukur untuk setiap kejadian atau peristiwa. Sekalipun ia bertentangan dengan wahyu. Inilah yang dinamakan golongan yang bertuhankan kepada akal. Ini bertuhankan kepada makhluk. Akal itu makhluk. Apabila ia melihat akal itu. Yang keempat, akal hanya digunakan sebagai panduan selama mana tidak bertentangan dengan wahyu. Apabila ia bertentangan dengan wahyu, maka ianya tak boleh dipakai. Contohnya, apabila Nabi Ibrahim menerima wahyu, arahan untuk menyembelihkan anaknya, pada hukum akal, logik akal, tak logik, takkan sampai nak sembelih anak. Tetapi oleh kerana itu wahyu, maka dia kena ikut wahyu, tidak dia ikut akal dia. Yang kelima, ini penting. Siapa sangka bangsa Arab yang dahulunya hidup dalam keadaan jahiliyah, selalu bersengketa, berperang dan berbunuhan, akhirnya menjadi empire di bawah tunjuk ajar dan panduan yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, siapa sangka di Madinatul Munawwarah, yang mana ekonomi pada ketika itu yang sangat-sangat dikuasai oleh Yahudi, akhirnya jatuh merudum di tangan orang-orang Islam. Yang ketujuh, begitulah yang akan terjadi insya-Allah di negara Malaysia kita ini, bumi yang bertuah ini. Siapa sangka Malaysia yang dianggap lemah, yang tidak punya senjata perang yang canggih-canggih seperti Amerika dan kedudukan ekonomi yang tidak kuat, juga bangsa Melayu yang dianggap lemah kerana membiarkan bangsa lain menguasai ekonomi dalam negara kita ini. Tiba-tiba, tidak lama lagi, insya-Allah bangsa Melayu atau lebih tepat lagi etnik Melayu baru yang bertakwa akan berjaya menawan dunia kerana dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hadis telah memberi isyarat bahawa Islam di akhir zaman akan bangkit daripada sebelah timur. Dan dua tokoh dunia, saya ulangi semula,
iaitu Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, dan Imamul Mahdi adalah dari Nusantara, iaitu bangsa Ajam tetapi keturunan Ahlul Bait. Antara ciri-ciri kebangkitan Islam sekarang di Malaysia ini, yang pertama, faktor pemimpin. Zaman kegemilangan Islam di era pertama dulu yang dipelopori dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Bermula dari zaman Rasulullah sehingga 700 tahun Islam memerintah dunia. Kedatangan Rasulullah adalah janji Allah kepada umat ketika itu, seperti yang termaktub dalam kitab Injil. Untuk kebangkitan Islam kini, Allah telah bekalkan 3 pemimpin utama dalam agenda kegemilangan Islam akhir zaman. 3 pemimpin utama itu ialah pemuda Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Yang kedua, Imamul Mahdi. Yang ketiga, Nabi Isa AS. Jadi, kedatangan 3 pemimpin agung Islam ini di akhir zaman, zaman kita ini insya-Allah, adalah termasuk dalam janji dan berita gembira, busyra, yang Allah sampaikan kepada umat Islam, di mana gerakan awal kebangkitan Islam sebagai empire dunia yang dipelopori oleh Fatah At-Tamimi, di mana perjuangan ini telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun sehingga hari ini perjuangan Fatah At-Tamimi masih terus berkembang di seluruh dunia. Yang kedua, faktor masa. Selepas penghijrahan umat Islam ke Madinah, kebangkitan Islam lebih meriah dan menonjol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa setiap awal kurun akan muncul seorang mujaddid untuk mengembalikan dan menguatkan Islam. Adapun di Malaysia, sejak awal kurun telah mulanya perjuangan Fatah At-Tamimi sehinggalah ke hari ini, iaitu sudah masuk ke pertengahan kurun yang ke-15, masih terus berjuang dan akan bersambung dengan kezahiran Imamul Mahdi. Yang ketiga, faktor tempat. Di akhir zaman, kebangkitan Islam bermula dari sebelah timur. Ini umum mengetahuinya. Cuma ada yang berbeza pendapat, masih lagi yakin bahawa kebangkitan Islam bermula daripada Khurasan. Bukan begitu. Kalau bermula daripada Khurasan, artinya di sana ada Fatah At-Tamimi. Tapi tak ada, di sana tidak ada Fatah At-Tamimi. Dari negara sebelah timur jauh inilah api kemarahan kebangkitan Islam bermula menuju ke bumi Khurasan. Mana pimpinan dari Nusantara, daripada Asia Tenggara, daripada Malaysia ini pergi ke sana, diterima kepimpinannya sehingga akhirnya menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk bertemu dengan Imamul Mahdi. Proses ini tidak seperti di era awal kebangkitan Islam dulu, di zaman Nabi SAW yang bermula dari Mekah terus menyemarak ke seluruh dunia. Saya suka menyebutkan di sini bahawa Fatah At-Tamimi sudah merantau ke 3/4 dunia dengan rezeki, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, melihat keadaan umat Islam sekarang. Dan ulama-ulama di Maghribi, di Mesir dan Palestin memberitahu kepada Fatah At-Tamimi bahawa Islam akan datang dari timur, dari tempat kamu, katanya. Dan ianya adalah tidak mustahil, ianya adalah mungkin, bahkan telah diberi isyarat dari berbagai-bagai sudut bahawa insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakdirkan, tidak mustahil, bahawa Malaysia sebagai tapak kebangkitan Islam di timur. Walaupun umum mengetahui keadaan politik, ekonomi, pimpinan dan segala-galanya yang ada di Malaysia sekarang ini, tapi dengan masyarakat majmuknya, ianya tidak mustahil. Sejarah akan kembali berulang. Kita selusuri perjuangan Nabi Muhammad SAW, di mana pada ketika itu, bila kita melihat kepada bangsa Arab, kita melihat kepada keadaan Madinah, kekuasaan ekonomi oleh Yahudi, tetapi akhirnya Madinah menjadi sebuah negara Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keempat, jamaah taifah atau model. Sebelum Islam terbentuk di arena antarabangsa, maka jamaah Islam, bayangan kepada sebuah negara Islam adalah asasnya. Dalam jamaah tersebut terbentuk berbagai aspek kehidupan,
seperti ibadahnya, akhlaknya, pendidikannya, ekonominya, susunan sosial, kebudayaan, pentadbiran yang berlandaskan kepada sistem dan peraturan Islam. Yang kelima, pengikutnya tidak ramai. Jadi jamaah Islam ni pada mulanya pengikutnya memang tidak ramai. Penyokong-penyokongnya sedikit. Rasulullah SAW berjuang di era Mekah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai mukjizat dalam masa 13 tahun. Hanya didukung oleh para sahabat seramai 200 hingga 300 sahaja. Jamaah kebenaran di akhir zaman juga bilangan mereka sedikit. Walaupun jumlah umat Islam sekarang ramai, segala aktiviti dan operasi mereka mendapat keberkatan, mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ketakwaan mereka. Perjalanan mereka, aktiviti mereka mampu menggemparkan seluruh bangsa dan kuasa utama dunia. Yang keenam, pengikutnya dari golongan bawahan. Di era awal, pengikut terdiri dari golongan bawahan. Mereka yang tidak ada kuasa dan peranan dalam masyarakat. Mereka bukan menguasai negara. Mereka bukan mengepalai negara. Kalaupun ada cerdik pandai, tetapi bukan mereka yang berkuasa. Yang ketujuh, bukan dari kalangan ulama. Pengikut-pengikut pada umumnya rata-rata bukan dari golongan ulama. Tetapi setelah ditarbiyah, setelah dididik lama-kelamaan dengan keberkatan, dengan karamah pimpinan nombor 1, iaitu Fatah At-Tamimi, maka daripada pengikutnya lahirnya ulama-ulama. Lahirlah golongan yang cerdik pandai dalam agama. Yang ke-8, golongan miskin dan fakir. Kebanyakan para sahabat yang dulu, yang mula-mula menyambut seruan kebangkitan Islam dan menyertai perjuangan era Mekah, terdiri dari mereka yang miskin, hamba abdi, orang yang tidak punya keluarga atau golongan musafir. Begitulah yang berlaku di akhir zaman. Tetapi lama-kelamaan, kesedaran berlaku pada umat Islam Malaysia di mana yang menganggotainya. Jamaah kebenaran ini terdiri daripada orang-orang kaya, daripada tokoh-tokoh korporat, daripada doktor, daripada engineer, daripada orang cerdik pandai dan berbagai bidang mengikut kepakaran masing-masing. Yang ke-9, ahli-ahlinya ramai daripada bukan ahli agama, yakni mereka adalah orang yang berpendidikan sekular, hasil dari kesedaran, tarbiyah dan ilmu yang disampaikan oleh pemimpin dalam masa yang singkat dengan keberkatan, dengan karamah Fatah At-Tamimi. Mereka sudah mampu menyampaikan ilmu Islam dengan baik dan berkesan. Mereka inilah dikatakan sebagai ulama instan, segera, yang dilahirkan oleh pemimpin tersebut berkat barakah ini penting dan juga dengan karamah Fatah At-Tamimi. Yang ke-10, ujian yang ditempuh. Pengikut-pengikut pada zaman kebangkitan Islam berhadapan dengan pelbagai ujian dan rintangan. Mereka melalui laluan duri dan ranjau dalam perjalanan dakwah mereka. Rasulullah SAW dianggap pembawa ajaran sesat dan ahli sihir, dan para pengikutnya di waktu itu dianggap orang yang terkena sihir. Cemohan, dihina, diusir, disakitkan, diseksa adalah hidangan rutin harian yang terpaksa dimamah dengan hanya berbekalkan keyakinan. Kesabaran dan kekuatan dari Allah dan tiupan semangat dari Rasulullah SAW adalah bekal keyakinan mereka. Sejarah akan kembali berulang. Berlaku perkara yang lebih kurang sama sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak dapat dimudaratkan oleh musuh-musuh Islam. Yang ke-11, keistimewaan pemimpin. Pemimpin di dua zaman kebangkitan ini adalah wakil Allah untuk mendaulatkan agamanya. Mereka dibekalkan dengan karisma kepimpinan yang tinggi dan berkaliber. Pemimpin di dua zaman. Yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Imamul Mahdi. Dan didahului oleh wazirnya iaitu Fatah At-Tamimi. Berbalik kepada ciri-ciri istimewa kepada pemimpin. Di dua zaman, yang pertama Rasulullah SAW. Yang keduanya adalah Imamul Mahdi di akhir zaman. Jadi antara ciri-ciri keistimewaan di akhir zaman ini. Yang pertama, kehebatan ilmu. Ilmu Rasulullah ternyata tidak pernah kering dan kehabisan. Sentiasa sahaja ada huraian berkaitan setiap peristiwa. Asbabun nuzul. Sehingga bila selesai ilmu demi ilmu disampaikan, baginda pun wafat.
Begitu juga pemimpin di kebangkitan Islam kali kedua ini. Pemimpinnya sentiasa membawa dan menyampaikan ilmu-ilmu yang baru dan segar. Setiap hari ada saja persoalan baru yang diulas dan dihuraikan. Sumber ilmu Rasulullah adalah wahyu dan sumber ilmu pemimpin ini adalah ilham. Mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang mengaku bermazhab Syafi'i tapi tidak begitu yakin dengan ilham, tidak begitu yakin dengan firasat, tidak begitu yakin dengan kasyaf, bahkan tidak yakin dengan karamah yang ada pada waliullah. Yang kedua, ciri-ciri istimewa sama ada pada Imamul Mahdi ataupun pada Fatah Tamimi itu ialah mereka ini membawa pembaharuan, iaitu tajdid. Zaman Rasulullah, semua pemimpin di zaman itu, ratusan, ribuan orang memperkatakan perkara yang sama, membawa persoalan yang serupa dengan style yang tidak berbeza. Tiba-tiba datang Rasulullah membawa ajaran yang benar-benar berbeza atau berlainan, sama ada di sudut akidah, syariat, akhlak, percakapannya dan perbuatan. Begitu juga di zaman kebangkitan ini, membawa metod dan pendekatan terkini. Walaupun ajaran itu 100%-nya memang dari Nabi Muhammad SAW, tetapi membawa metod dan pendekatan yang baru, membawa tajdid kerana pemimpinnya adalah bertaraf mujaddid yang amat berlainan, sama ada dari segi keyakinan, penghayatan, model dan aktiviti membezakan dengan pemimpin sezamannya. Yang seterusnya, penyelamat ummah. Pemimpin di akhir zaman ini disebut sebagai penyelamat ummah, di mana setiap hati pada ketika ini sudah merasa tidak selamat. Hati dilanda ketakutan. Setiap bangsa inginkan, mengharapkan kedatangan pemimpin atau penyelamat. Masing-masing berbual dan memperkatakan pemimpin yang dikatakan akan diutuskan Tuhan. Di zaman kebangkitan kedua ini, sudah amat ketara masyarakat sedang berada dalam ketakutan dan kebimbangan. Mereka menanti-nanti pemimpin penyelamat, dan penyelamat itu adalah Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim, yang kini sudah mula menjadi isu yang popular dan menarik perhatian umum masyarakat sekarang. Mereka mengeluh dengan keadaan masyarakat yang terbiar tanpa punya keupayaan menukar pemimpin yang sudah tidak boleh diharapkan lagi. Ciri-ciri istimewa pemimpin kebenaran di akhir zaman lagi, iaitu walaupun mereka belum berkuasa, tetapi yang peliknya ialah individu dan masyarakat bukan Islam pun boleh menerima beliau, sedangkan mereka belum Islam lagi. Ini ajaib, menerima pemimpin kebenaran walaupun belum memeluk Islam. Beliau menjadi pakar rujuk sama ada secara sedar ataupun tidak sedar dalam segala urusan agama dan dunia. Buah fikiran beliau ditunggu oleh masyarakat. Publicity beliau meluas di tengah masyarakat tanpa diminta atau diduga olehnya. Pemimpin akhir zaman yang dipelopori oleh Fatah At-Tamimi menerima bantuan ghaib, iaitu perkara yang khawarikul adah, perkara yang tidak logik boleh berlaku. Pemimpin di kebangkitan kedua ini dibekalkan dengan karamah, kasyaf, berita ghaib dan mimpi yang benar. Adalah malang, adalah kesian kepada golongan umat Islam, terutamanya orang awam yang tidak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin dengan kuasa Allah yang boleh melakukan segala sesuatu, yang boleh menghadiahkan kepada wali mujaddid ini dengan karamah, kasyaf, berita ghaib dan mimpi yang benar. Kerana apa? Kerana mereka mengukur dengan akal fikiran mereka. Benda itu tidak logik, mengarut. Jadi mereka tidak boleh menerimanya. Tunggulah saatnya tidak lama lagi insya-Allah. Pemimpin kebenaran akhir zaman membawa model kasih sayang, kepribadian dan akhlak yang baik. Diri mereka itu sebagai model ukhuwah dan kasih sayang. Mereka laksana ayah kepada pengikut, antara pengikut satu sama lain seperti satu keluarga yang seolah-olah datang dari satu ibu dan ayah. Para pengikut terlalu mengasihi pemimpin, ikatan kasih sayang diikat oleh cintakan Allah. Adapun golongan yang berhasad dengki, golongan yang tidak faham, dia kata mendewa-dewakan pemimpin. Bukan mendewa-dewakan pemimpin. Pemimpin tidak ada kuasa apa pun. Tetapi kerana hubungan kasih sayang itu di atas iman dan takwa. Berdasarkan iman dan takwa.
yang cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ke-12, kalau kita lihat di Malaysia ini, di mana hukum hakam Islam sama ada yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas mula dibangunkan secara giat dalam masyarakat. Penutupan aurat, tudung, purdah, jubah, serban sedang diamalkan secara meluas, tidak macam tahun 70-an dulu di semua lapisan masyarakat. Yang ke-13, dakwah Islam, kuliah agama, program, konsert kebudayaan Islam, majalah Islam mendapat sambutan baik di kilang, di sekolah, di mana-mana sahaja, di universiti, di kampung-kampung, di pendalaman, di seluruh pelosok tanah air. Yang ke-14, zikir, wirid, tasbih, tahmid, tahlil menjadi mainan lidah ahli masyarakat sekarang ini. Malah ada yang berzikir secara tarikat. Yang ke-15, kilang-kilang perusahaan dan kegiatan ekonomi bangsa Melayu secara Islam mula ketara dengan tertegaknya perusahaan menghasilkan makanan harian dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari umat Islam. Projek ini dibina sama ada dalam bentuk kegiatan jamaah ataupun individu Muslim. Yang ke-16, institusi keuangan Islam yang tidak terlibat dengan riba mula dibangunkan dengan penubuhan Bank Islam satu ketika dulu, insurans Islam dan lain-lain lagi. Yang ke-17, pusat-pusat penduduk Islam mula tumbuh macam cendawan, banyaknya untuk memenuhi kehendak ibu bapa yang mahu anak-anak mereka didik secara Islam semula. Pondok-pondok, pusat-pusat tahfiz, sekolah-sekolah agama, sama ada swasta ataupun yang dibina sendiri oleh pihak kerajaan. Yang ke-18, kenduri kendara, majlis nikah kahwin umat Islam mula menolak budaya-budaya yang tidak Islamik dalam dalam majlis pernikahan. Majlis joget lambak contohnya sudah tiada lagi. Dan lain-lain unsur yang diwarisi dari kebudayaan Hindu dan Barat sudah ditolak. Alhamdulillah. Yang ke-19, rakyat Malaysia yang beragama Islam mendapat kebebasan mengamalkan cara hidup Islam dengan sempurna tanpa diganggu-gugat oleh anasir luar yang tidak Islamik. Yang ke-20, kebangkitan Islam yang sudah melanda dunia kini, keruntuhan dua kuasa besar dunia iaitu Rusia atau komunis dan goncangnya kapitalis Amerika adalah hujah kuat untuk mengatakan pemimpin yang bakal lahir ini adalah pemimpin Islam yang bertaraf ummah. Kemuncak kebangkitan Islam di era pertama Islam dengan jatuhnya dua kuasa besar ketika itu, Rom dan Parsi. Yang ke-21, kebangkitan kebenaran melumpuhkan sistem yang ada dan pada hari ini satu demi satu sistem yang tidak Islamik mula ditolak, mula lumpuh. Cerdik pandai bingung dan terpinga-pinga dengan sistem yang mereka pertahankan tetapi ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah, bahkan merumitkan lagi situasi yang sedia ada. Yang ke-22, penentang-penentang kebenaran tetapi ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah, bahkan merumitkan lagi situasi yang sedia ada. Yang ke-22, penentang-penentang kebenaran akhirnya perlahan-lahan mereka mendapat hidayah, mendapat taufik, akhirnya tunduk dan bersama memperjuangkan kebenaran. Bahkan sebelum lagi zaman kemenangan berlaku, mereka sudah berpaling tadah dan memihak kepada jamaah kebenaran. Dan satu rahsia besar untuk dikongsi di sini bahawa ialah penekanan yang dibuat oleh pemimpin kebenaran dalam jamaah kebenaran oleh Fatah At-Tamimi di peringkat awal ialah apa? Ialah tauhid. Tauhid penghayatan, menajamkan rasa bertuhan, cintakan Allah, menyuburkan iman. Dan persoalan syurga dan neraka serta menanam rasa kehambaan di samping mempereratkan kasih sayang antara mereka. Demikianlah 23 ciri-ciri atau bukti-bukti kebangkitan Islam yang akan bermula dan sudah pun bermula di Malaysia sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi apa yang saya paparkan ini adalah sebagai bahan renungan dan keyakinan kita bahawa kita sekarang sudah pun berada di atas landasan menuju ke tapak ummah daulah Islamiah. Dan perkara yang paling-paling penting, yang sangat-sangat penting yang saya nak tekankan di sini bahawa apabila jamaah kebenaran ini menang, apabila jamaah kebenaran ini mendapat kejayaan,
apabila jamaah kebenaran ini di-backup, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ia adalah satu kebaikan, satu rahmat sebenarnya buat semua pemimpin Malaysia. Ia adalah rahmat untuk negara kita, yang mana antaranya hutang-hutang negara boleh dibayar keseluruhannya. Kemudian daripada itu rakyat akan hidup secara kasih sayang antara satu sama lain. Bangsa yang bukan Islam akan tunduk kepada umat Islam. Dan insya-Allah semua rakyat Malaysia akan dibawa kepada satu keadaan tenteram, aman, selamat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kepada orang yang mahu bermuhasabah diri, yang mahu bertobat, yang kembali kepada Islam yang sebenar, insya-Allah. Dan kebangkitan Islam di akhir zaman ini tidak melalui jatuh menjatuhkan, tidak melalui sistem mengumpat, tidak melalui sistem berperang atau bergaduh antara satu sama lain. Tapi insya-Allah ia berjalan secara aman, direstui oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin. Hanya ada mungkin terlalu sedikit yang berhasad dengki, yang masih belum lagi mahu akur dengan kebenaran. Jadi apa yang berlaku dalam negara kita Malaysia sekarang ini, walaupun dianggap menyusahkan rakyat, tapi sebenarnya bagi saya ialah terbaik untuk semua rakyat Malaysia. Kerana ia adalah suatu sebab untuk menjadikan Malaysia ini selepas ini insya-Allah akan menjadi sebuah negara yang benar-benar maju, yang benar-benar aman, sehingga Amerika, sehingga dunia barat, sehingga musuh-musuh Islam akan terkejut King Kong, terkejut zirafah, mereka akan benar-benar terkejut kerana kedatangan pemimpin yang disebut sebagai Fatah Tamin ini membawa satu pembaharuan tajdid untuk rahmat kepada semua bangsa, khususnya kepada yang beragama Islam. Jadi sekian saja, ampun maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.